Jelas, Jelas, jelas. jelas. Okay. Jelas. Alright, terima kasih. Alright, so Alhamdulillah. So sebagai untuk interaksi kita pada pagi ini, saya minta rakan-rakan guru semua untuk berinteraksi melalui mesej chat Okey. Dan harap semua dapat mutekanlah mikrofon. Alright. So hari ini alhamdulillah akhirnya berjumpa juga kita di ruangan Google Meet ni untuk sesi bengkel pensigilan GCE level 1 untuk seluruh warga negeri guru negeri Kelantan. Sebenarnya kalau ikutkan dari segi pendaftaran kita ada 90 peserta. Tapi sekarang ni mungkin ada yang ada hal. Okey, jadi untuk makluman awal sebarang interaksi melalui chat, kami akan berikan kehadiran melalui chat nanti dan sebarang interaksi untuk selepas bengkel ni kita akan berkomunikasi melalui Telegram. Okey? Alright, ready? Okey, sekejap. Okey, nampak saya punya slide presentation. Si JD boleh respon nampak ke tak? Alright. Okey, Nampak. Okey, terima kasih. Okey. Alright, so hari ini kami berempat akan buat sedikit sharing lah berkaitan dengan GCE level 1. Okey, kita perkongsian kita pada pagi ini cumalah dari segi apa orang kata on the surface. Secara sekilas pandang apps yang terlibat dalam GCE level 1 nanti. Kita akan terangkan secara permukaan sahaja. Secara detailnya nanti cikgu-cikgu akan belajar secara kendiri melalui notasi-notasi yang kami akan share dalam Telegram. Dalam Telegram kita itu Telegram bagi peserta GCE level 1 dan juga cikgu-cikgu semua sebenarnya kami yang dah buat pendaftaran awal, kami dah bahagikan cikgu-cikgu kepada 5 orang mentor untuk bimbingan sebelum cikgu menduduki peperiksaan GCE level 1. Pembimbing-pembimbing yang terlibat ialah CJD kita, Cikgu Saiful Nizam, CJD tahun 2020. Lepas tu Cikgu Adilah, juara antara juara CJD 2022. Lepas tu Cikgu Safaria, CJD 2021 dan Cikgu Wang Azrina, CJD 2019 dan saya Cikgu Diana Suhaili ataupun Teacher Ellie, CJD 2022. So hari ini kita tak pergi secara detail lah, secara on the surface ya. Boleh? Alright, so kita tengok. Okey, saya perkenalkan diri saya bagi yang tidak mengenali. Saya Cikgu Nordiana Suhaili binti Ali Elias Ghazali, guru cemerlang matematik dari SK Kubang Kurian 2. Cikgu-cikgu boleh panggil saya Teacher Ellie. Alright. Okey, ni saya punya GCE level 1 saya yang saya dapat tahun 2020, lama dah. Okey, dah nak expired. Untuk makluman semua, kita punya sijil ni dia untuk 3 tahun sahaja. Kalau dah habis 3 tahun, kita kena renew balik, kena sit untuk exam balik. Sebab apa? Sebabnya apps ni sentiasa ada improvement, sentiasa di-update kan. Sebab itulah dia ada expiry dates. Alright.
Okey. Ni sedikit perkongsian. Ini ialah gambar-gambar semasa kami CJD perjumpaan CJD pada Julai lalu, kami dibawa ke Google Malaysia. Alright. Okey. Okey. Ini adalah antara basic Google Workspace tools yang mana cikgu-cikgu perlu kuasai sebelum menduduki peperiksaan GCE level 1. Okey, antaranya Google Drive, Chrome, Drive, yang ni Gmail, kalender, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form, Google Classroom, Google Sites, Groups, Google Groups dan juga YouTube. Okay. Alright. So, sebelum kita pergi lebih lanjut, okay, ini ialah antara muka kita punya Google, betul tak? So, kat mana basic tools dia? Sebenarnya basic tools-nya berada di sini. Dekat 9 grids ni, 9 titik ni. Kat sinilah terdapat basic tools, Google basic tools yang kita akan kuasai sebelum menduduki GCE. Yang mana dia ada terms dia, cikgu-cikgu. Mungkin cikgu boleh buat nota sikit. Terms dia yang dipanggil, yang 9 titik ni dia panggil Google Waffle. Ni ialah Google Waffle. Alright, so dia punya basic toolsnya ada kat sini. Dan kalau cikgu perasan, kalau cikgu buka cikgu punya Google interface tu mula-mula tu, kalau cikgu klik kat sini, dia punya tools-tools kat sini, apps-apps kat sini cikgu boleh alih sebenarnya. Cikgu boleh drag. Alih kat mana prioritinya. Okey, cikgu alih lah. Boleh alih kalender duduk sini ke, Gmail duduk sini boleh alih. Alright, nanti cikgu boleh cuba sendiri. Alright, untuk bahagian saya kita pergi ke Google Docs dahulu. Saya akan cover Google Docs, Google Slides dan juga Google Sites. Alright, untuk Google Docs, apa itu Google Docs? Google Docs ni sebenarnya dia ialah word processor, pemprosesan words dia macam Microsoft Word, dia punya fungsi dia. Apa yang specialnya, Google Docs ni kita boleh collaborate with others. Kita boleh share, kalau ada group work, kita boleh buat editing secara real time. Kita boleh add comments, kita boleh revision history. Revision history ni adalah yang mana, yang specialnya, dekat Google Docs tu ada menu file, di bawah menu file tu ada menu see version history, yang mana revision history ni adalah untuk cikgu-cikgu revise balik, tengok balik, track balik apa perubahan-perubahan yang cikgu dah buat untuk dokumen sebelum ni. Cikgu boleh tahu siapa yang ubah, cikgu boleh tahu bila ubah. Jadi kita boleh track. Okay. Ni revision history. Lepas tu dia ada built-in research feature, yang mana dekat Google Docs tu, kalau perasan nanti, cikgu explore nanti, dia ada menu untuk tools. Yang mana menu dalam tools tu, dia ada dari segi spell checker, ada dictionary, ada outline generator, ada word count, yang mana dia digunakan dalam membantu kita untuk buat segala contoh kajian ke apa kan. Jadi dia boleh menolong kita. Dia ada translator. Alright, tu yang dia punya the best features dalam Google Docs. Lagi dia ada add-ons. Kalau perasan mungkin kita jarang guna. Dekat Google Docs tu, kalau kita buka Google Docs, dia ada menu extension. Yang mana kalau kita klik menu extension tu, kita boleh add on segala apps yang boleh membantu kita dalam melancarkan lagi dokumen kita, dokumentasi kita. Contohnya add on yang ada ialah untuk maths equation. Contoh cikgu-cikgu maths nak bina soalan melalui menggunakan Google Docs, ada notasi berbentuk
persamaan matematik. So kita boleh install maths equation dalam tu. Ada dari segi apps untuk table of content. Tu dia punya specialnya. Alright. Okay, Google Docs juga kita boleh upload existing documents. Contohnya kita dah buat kerja kita dalam Microsoft Word. Lepas tu kita boleh uploadkan ke dalam Drive. Uploadkan ke dalam Drive. Kalau cikgu perasan, nanti cikgu try buat. Kalau cikgu perasan, bila kita uploadkan words kita ke dalam Drive, dia ada file size dia. Contohnya 44 kilobyte. Dan daripada situ, apa words yang kita dah upload tadi, kita boleh save as sebagai Google Docs. Bila kita save as sebagai Google Docs, dia punya file size tu akan berkurangan. Akan makin kurang. Mungkin kalau dalam words 44 kilobyte, dalam bentuk Google Docs dia akan kurang kepada 18 kilobyte. Dan ini akan savekan kita punya Google Drive. Kalau kita punya personal Google Drive kita, kita ada limit kan. Okay, ada sampai berapa gig. Jadi kalau kita nak lebih, kita kena upgrade, kena bayar, kena subscribe kan. Tapi kalau kita guna yang Delima punya account, dia unlimited. Tapi hati-hati juga sebabnya tak boleh sangat account peribadi kita dalam benda-benda peribadi kita dalam Drive Delima. Okay. Alright, dan kita boleh export in common formats like Words, PDF or TXT. Banyak. Kalau cikgu perasan bila kita buka Google Docs, bila kita nak download, pergi ke file, pergi download, dia ada banyak format yang kita boleh download. Sama ada kita boleh download dalam format Words atau format PDF, TXT dan banyak lagi. Kalau cikgu buka nanti, cikgu perasan ada list of types of formats yang cikgu boleh downloadkan cikgu punya dokumen. Alright, ini on the surface of Google Docs. Apa yang utama dalam Google Docs yang cikgu kena tahu. Alright, jangan risau, nota-nota ni kami akan share nanti. Okey, ini adalah saya nak share sikit sampel soalan yang terdapat dalam GCE level 1. Contohnya, dia bagi situasi. Soalan situasi. You are preparing for an after-school session with teachers to train them on Google Docs. You've created a great getting going guide that you want them to have and keep for reference. What sharing setting should you set for the doc? Dia ada nanti pilihan jawapan. Dan apakah jawapan untuk ni? Ni contoh ya. Anyone with the link can comment. Yang ni cikgu pernah lah buat rasanya. Cikgu share kan, share Google Docs. Kita kena tick untuk sharing kan. Anyone with the link can comment, can edit, can view. Betul tak? Okay. Okay, next soalan is contoh. Which two standout collaborative features of Google Docs have facilitate group work? Yang mana features collaborative yang membantu untuk kerja berkumpulan. Okey, jawapannya ialah real-time editing and commenting. Okey, ni contoh soalan ya cikgu. Kita tahu soalan yang cikgu akan dapat nanti. Okey, yang untuk detail cara jawab exam semua tu, Cikgu Saiful Nizam akan cover nanti. Alright. Okay, soalan yang ketiga, if you want to advise simple changes to student work such as adding a comma but do not want to directly edit the document, you take advantage of this feature in Docs. Okay, yang ni contohnya kalau kita sharing, student kita share kerja, contoh karangan lah contoh. Tapi kita tak nak buat perubahan secara direct dalam kita punya dokumen yang student kita share. Jadi kita boleh guna features apa untuk membantu tolong student kita tu. Okay. Jadi jawapannya ialah suggested edits. Semua features-features ni ada dalam Google Docs. Okay. Alright.
App seterusnya ialah saya nak cover ialah Google Slides. Okay, alright. Okay, untuk Google Slides ni apa? Google Slide ini adalah multimedia slideshow program. Kalau dalam Microsoft Word, kalau dalam Microsoft dia ialah PowerPoint. Kalau pengguna iPad, dia macam Keynote. Okey. Sama juga dengan Google Doc. Google Slides juga ada menu tools yang mana kat situ ada dari segi spell checker, dictionary, word count yang boleh membantu kita membuat satu presentation yang lebih baiklah. Okey. Dalam Google Slides juga ada menu extension yang mana dalam extension tu ada add-on. Kat situlah kita boleh letak dari segi slide background, banyak. Kalau cikgu try explore, kita boleh install banyak lagi melalui extension yang ada, add-ons yang ada dalam Google Slide, yang mana dia ada Pixton untuk buat comic, dia ada max equation juga, dia ada. Sebab kalau kita klik dekat extension tu, dia ada dah ada suggested apps untuk kita install, dan dia ada 3 kategori, satu free, ada 2, satu free, satu berbayar. Jadi cikgu boleh pilih yang free lah. Alright. Google Slides juga boleh collaborate with others. Okay, ini specialnya. Ada animation and transition juga. Kita boleh embed images and videos. Boleh upload PowerPoint kepada Google Drive dan kita save as sebagai Google Slides. Dan kita boleh downloadkan Google Slide ni ke dalam bentuk PowerPoint dan juga PDF. Alright. So, dari segi sampel soalannya yang berkaitan dengan Google Slide, antaranya, in order to create engaging Google Slides, you can, kat sini nanti dia akan ada pilihan jawapan. Contohnya, jawapannya, include links on slide to relevant information, use shapes and lines to direct the viewer's attention to essential information. Yang ketiga, include images with captions. Okey, biasanya dia ada soalan dia suruh pilih 3 jawapan ke 4 jawapan macam tu. Jangan risau, tak perlu type panjang-panjang sebenarnya. Dia ada je pilihan jawapan. Drag ke macam itulah, nanti Cikgu Saiful akan terangkan format-format soalan. Alright, soalan seterusnya, cropping images can be done right on the slide. Okey, sama ada jawapan true or false. Jawapannya true. Ada juga contoh soalan macam ni, true or false. Alright, soalan ketiga, to engage learners with Google Slides, apa? Use images and videos to connect main ideas for greater visual comprehension. Inilah pilihan jawapan dia. Alright, yang ni cikgu perlu explore nanti. Alright. Okay, dan untuk apps yang ketiga, saya teruskan lagi, Google Sites. Okay, Google Sites ni, kalau cikgu tengok dekat Google Waffle, memang tak ada. Macam mana kita nak buka Google Slides? Yang pertama, kita boleh type dekat search, dekat browser tu, kita boleh type site.new ataupun sites, ada s.new ataupun website.new. Bila type benda ni, dia akan keluar terus paparan Google Sites. Okay? Yang itu cara pertama untuk buka Google Sites. Cara kedua, kita boleh type sites.google.com. Yang ni bila kita type sites.google.com, dia akan keluar list of macam satu site yang blank, site kosong, Google Site kosong. Kalau pernah buat Google Form ke apa, kalau pernah buat Google Docs, kalau kita klik Google Docs, dia ada kan yang blank, lepas tu yang pre-made, yang dah ada, dah template. Okay, macam Google Site juga, kalau kita type sites.google.com ni, dia akan keluar yang blank. Dia akan ada juga yang pre-made. Maksudnya cikgu dah disediakan dengan
site-site yang dah ada template-nya. Cuma kita ubah je untuk penggunaan kita. Alright. Dan yang ketiga, cara mudahnya bila kita buka Google Drive, dia ada tambah dekat belah kiri ni. Kalau cikgu selalu buat, ada tambah kat sini. Boleh cari Google Site kat mana? Klik more, adalah Google Site di sini. Jadi 3 cara macam mana kita nak capai Google Site. Google Site tidak terdapat dalam Google Waffle. Okay, tak ada dekat 9 titik tu, tak ada. Alright, so jom kita berkenalan dengan Google Site. Okay, Google Site ni ialah a structured wiki and web page creation tool. Dia macam web page lah sebenarnya. Anyone can create simple website that support collaboration between different editors. Yang specialnya Google Site ni kita boleh ada collaboration. Okay, boleh beberapa orang collaborate untuk membina Google Sites ni. Okay, dia punya interface dia sangat-sangat simple, mudah faham. Permission can be set for different views. Boleh dari segi untuk editor ke, untuk comment ke, untuk views. Responsive across devices, maksudnya dari segi collaboration lah, dari segi collaboration boleh melalui kita kat sini guna laptop, sana guna handphone, boleh. Alright. So apa sampel dia punya soalannya? What are some features available in Google Sites new to help customize the site? Jawapannya embedded YouTube videos, page navigation, image uploads. Yang ni ada pilihan jawapan dia. Mungkin Google Site lah sikit kan kita tak biasa kan. Alright, tapi tak apa, kita boleh explore sebelum kita sit for GCE level 1. Alright. Okay, soalan seterusnya, which of the following features can you customize in your Google Site? Okay, apa features yang kita boleh customize dalam Google Site kita dari segi header type, footers, URL address, themes. Yang ni kita boleh customize. Okay, yang ketiga, maintaining a Google Site as a class site is valuable because you can communicate easily with a large audience. Soalan macam ni sama ada true or false. Jadi jawapannya ialah true. Alright. So, yang ni nanti kami akan share. Saya akan share nanti nota-nota yang cikgu boleh explore. Alright, saya dah cover Google Doc, Google Slide dan Google Sites. Alright, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan sesi seterusnya pada Cikgu Safaria. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Teacher Ellie. Dengar suara saya, okey? Clear. Okey, dengar. Alright, kita share skrin jap. Okey, nampak? Okey, nampak. Okey, baik. Saya perkenalkan diri. Saya Cikgu Nur Safaria binti Bukhari. CJD 2021 dari Sekolah Kebangsaan Dewan Besar Machang. Ini sijil GCE level 1 yang baru je ambil bulan 7 hari tu bersama dengan beberapa CJD yang lain lah. Jadi after kita lulus tu macam ni lah CJ yang kita dapat dan valid sampai 2025. Okay. Saya hanya nak sambung je lah daripada tools yang Teacher Ellie dah terangkan beberapa tools tadi. Jadi saya ambil sedikit untuk buat penerangan secara surface lah. Seterusnya ialah tools YouTube
Di mana saya rasa semua cikgu familiar lah dan mungkin semua yang join dalam hari ni semua ada channel YouTube masing-masing lah. Okay, jadi apa fungsi ataupun tools YouTube ni adalah satu platform lah untuk kita view free video dan kita merupakan satu platform lah, sharing platform video-video yang kita create, kita boleh share di sini lah. Atau they give everyone a voice and shows them the world. Maksudnya kita boleh bawa semua orang, terutamanya anak murid kita lah, untuk buka minda mereka untuk share the world lah. Okay. Selain daripada dia dapat input, dia sendiri juga boleh share apa yang dia create. Dengan cara kita boleh create and upload video kita sendiri. Okay, dalam platform YouTube ni juga bila kita dah create banyak video, kita dah upload apa semua, kita boleh create juga playlist lah. Playlist mengikut created videos ni, maksudnya mengikut tema video lah. Mungkin ada video mengikut subjek ke ataupun video yang formal dengan tak formal tu kita boleh asingkan mengikut playlist. Okay, untuk kita nak seek GCE level 1 ni, untuk tools YouTube ni kita kena tahu kemahiran seperti macam mana kita nak create channel, okay, dan kita juga kena tahu menu bar pada tools YouTube tu, macam mana nak search video, filter search, dan nak create playlist dan juga berkaitan dengan subscribe. Okay, jadi kita kena read on semua ni lah, benda-benda yang dalam YouTube ni lah kalau kita nak seek untuk GCE level 1 ni. Okay, seterusnya tentu Google Form. Okay, Google Form ni ada dalam menu wafer yang kalau kita klik tu memang akan ada Google Form. Di mana Google Form ni untuk apa sebenarnya? Kita untuk nak boleh buat survey ataupun kita boleh jadikan quiz, dan juga apa-apa form yang kita create tu kita boleh guna sama ada daripada scratch ataupun pre-made templates. Maksudnya daripada kita nak ambil yang pada zero, daripada blank, ataupun ada template yang dia dah sediakan, kita tinggal edit sahaja. Itu Google Form. Bila kita nak buat soalan di dalam Google Form ni, sebenarnya dia ada banyak jenis soalan, question types. Kita hanya boleh kita tukar sahaja, sama ada nak multiple choice, kita nak jenis short answer, semua ada. Jadi kita hanya pilih sahaja berdasarkan kesesuaian soalan yang nak ditanya. Okay, dalam Google Form juga kita boleh insert image, video, dokumen upload untuk menjadi bahan support lah untuk kita nak tanya soalan tu. Okay. Masa kita share tu kan, kita share soalan kita untuk direspon, dia boleh jadi anonymous ataupun boleh juga kita collect identiti yang menjawab tu lah mungkin melalui email lah, email lebih secara automatik, ataupun kita minta dia masukkan nama. Okay. Google Form ni kita boleh share online untuk participant menjawab. Okay. Share online for other to complete. Dan data yang kita dapat tu kita akan boleh kumpul lah, collect data in the spreadsheet. Okay. Dan boleh juga di import dalam bentuk Excel. Okay. Okay, data juga boleh, dia akan automatically can auto grade quizzes. Maksudnya kalau kita jadikan form kita tu adalah quiz, dia boleh tolong gradekan 100% pencapaian murid kita tu lah. Okay, secara automatik. Okay, dalam menggunakan Google Form juga, Google Form mampu untuk import question from others form. Maksudnya kita boleh sharing lah antara guru-guru yang dah buat, kita boleh import, jadikan Google Form tu berada dalam drive kita lah. Okay.
Maksudnya dia ada cara dia lah untuk kita import. Okay, di sini saya nak share juga sedikit contoh soalan lah, soalan teknikal yang ni lah. Tapi kalau kita tengok nanti kalau Cikgu Saiful share, dia ada banyak je bentuk soalan yang tak semestinya dia fokus teknikal, ada juga yang macam lebih kepada aplikasi. Jadi kalau kita guna Cikgu, kita banyak guna tools-tools dalam Google ni, insyaAllah yang aplikasi tu boleh kita jawab. Cuma yang teknikal ni memang kita kena study sikit lah nota-nota dia tu. Sebab kita mungkin tak familiar dengan terms-terms tu. Ini antara soalan berkaitan dengan tools Google Form. When you click send form on a Google Form, what are the option for sharing? Maksud untuk sharing tu ada banyak kan option-option dia. So ni antara pilihan jawapan yang betul. Di mana masa cikgu nak jawab tu cikgu kena tick. Tick. Kita pun tak tahulah sebenarnya jawapan tu ada satu ke dua ke. Ni yang macam sebenarnya akan mengelirukan jugalah. Okay, jadi dia ada jawapan dia auto generate public URL. Kita terus dapat URL, kita share URL kan. Posting directly to social media channel. Kita boleh juga post. Boleh embed juga link kita tu. Ataupun kita boleh inviting only specific people to view your form. Kalau benda tu private, just fokus pada beberapa orang sahaja, kita invite specific people dengan cara kita tahu email dia lah. Ini antara jawapan yang boleh kita jawab lah. What are the soalan kedua, what are the destination option for storing and viewing responses to Google Form? Okay, bila kita dah share link, kita nak dapatkan respons dalam bentuk apa. Jadi boleh store in a new spreadsheet dalam Google tu juga, ataupun store in an existing spreadsheet. Okay, ni antara jawapan dia lah. Okay, seterusnya tools berikutnya ialah Google Drive. Yang ini memang kita gunalah kan sebab menggunakan Google Drive MOE kita kan. Jadi dia lebih besar storage dia. Jadi semua cikgu saya rasa memang gunalah. Kalau tak guna memang rugilah. Yang under MOE punya sebab dia unlimited. Okay, apa ni Google Drive? Google Drive ni ialah satu storage sebenarnya. Okay, Drive is the storage hub for all Google creation. Maksudnya semua tools yang tadi yang Teacher Ellie terang sikit, saya ada terang tu, tools-tools semua bila kita dah create, dia akan disimpan dalam drive kita yang dipanggil Google Drive. Okay, dalam Google Drive ni, kalau kita dah buat secara offline melalui laptop kita guna guna Microsoft Word, guna Microsoft PowerPoint apa semua, kita boleh upload dokumen yang offline tadi tu dalam bentuk folder dalam drive kita. Okay, jadi bila kita dah upload dia lebih mudah untuk diakses di mana-mana lah. Okay, Google Drive juga boleh convert file format into Google application format. Maksudnya tadilah kalau kita upload kita upload Microsoft Word, dia akan dia boleh convert kepada Google Docs yang bersesuaian, yang berpadanan dengan dia lah. Bila kita dah upload di Google Drive. Okay, daripada Google Drive juga, selain pada upload, kita boleh create lah. Walaupun cikgu dah open Google Drive tu, sebenarnya kita boleh create new Google file. Bergantung kepada pemilihan format yang kita nak, tools yang kita nak melalui Google Drive tu. Dia ada Google Slide, dia ada Google Doc untuk create dari situ. Jadi bila kita create, of course lah dia akan auto save. Auto save maksudnya dia berbeza dengan offline tadi yang kita buat, kita perlu sebelum kita pangkah dia, kita kena save kan. Yang ni macam kalau tiba-tiba dia blackout ke apa semua, don't worry, dia akan auto save setakat mana yang kita buat kerja tu lah. Dengan Google Drive juga kita boleh increase dia punya productivity, maksudnya lebih kita punya aplikasi dalam Google Drive tu dengan menggunakan add-ons. Add-ons ni ada banyak-banyak features yang kita boleh tambah lah untuk increase. Mungkin dari segi penyusunan folder dia apa semua dia ada as add-ons dia.
Okay, dan dengan Google Drive dia easy organization and collaboration. Maksudnya file-file yang di dalam Google Drive kita upload tu sebenarnya kita boleh collaborate juga. Collaborate dari segi sharing apa semua tu, dengan kita create link apa semua kita boleh collaborate dengan rakan-rakan atau dan juga murid-murid kita. Okay, kalau untuk Google Drive untuk GCE level 1 ni kemahiran yang cikgu perlu kuasai apa dia? Kita tengok sekejap. Google Drive, antara kemahiran dia cikgu kena mahir bagaimana nak create files and folder. Maksudnya kalau kita dah biasa buat insyaAllah boleh. Dia ada dua cara untuk create files and dalam Google Drive ni. Lepas tu macam mana nak organize files, menyusun file dalam folder, nak move, nak selalunya kita move lah, kita move ataupun copy. Lepas tu nak uploading the file dan juga macam mana nak convert files dengan kita gunakan ikon open with tu. Open with. Okay, dan juga how to share. Macam mana kita nak share semua file, dokumen yang kita letak dalam drive dengan orang lain. Bagaimana cara sharing. Okay, itu antara kemahiran yang cikgu perlu kuasai lah untuk Google Drive. Seterusnya kita pergi to Google Classroom. Google Classroom ni memang wajib lah ada kan, yang kita kalau kita buka Delima kita memang guna Google Classroom. Google Classroom ni adalah satu platform lah untuk create online classroom site. Online maksudnya apa-apa interaksi online kita boleh guna Google Classroom bersama murid kita. Boleh jadikan secara private dengan student kita sahaja. Bila kita create kelas, dia antara private, antara dia tak open lah, dia tak open kepada sekolah lain. Jadi dia panggil private to you and student. Okay, dengan Google Classroom kita boleh discuss stream for class, classwork page for assignment and materials. Jadi tempat untuk kita share materials kita dengan murid-murid kita dan menjadi tempat sebagai tugasan lah, assignment dengan anak murid kita. Melalui Google Classroom kita boleh assign, collect and grade student work from within the application. Dalam tu semua boleh buat. Kita boleh terus access ataupun buat pentaksiran melalui Google Classroom ni lah, grade the student. Lepas tu boleh juga build in grade book, automatic sharing and organize all files. Maksudnya kita bila kita dah create kelas kan, dia dah duduk, semua murid kita duduk dalam satu kelas, dia automatic sharing for all. Tak perlu dah nak ambil satu-satu email murid. Jadi satu platform untuk interaksi kita dengan murid lah. Okay, jika kita tengok apa soalan, contohlah soalan yang boleh ditanya dalam GCE level 1 ni. How can student join a classroom class? Maksudnya bila kita guna Google Classroom dengan murid-murid kita, kita tahu kan cara kita nak murid kita join kelas kita. Jadi ada dua cara yang boleh dijawab ataupun kita tik. Mungkin kalau soalan dia bentuk tik jawapan tu, dua ni antara jawapan dia, by joining using a class code dan juga by accepting a teacher's invitation. Maksudnya dua-duanya cara boleh untuk murid kita join classroom kita bila kita dah create kelas tu. Soalan yang kedua ialah using classroom, teachers can, apa boleh buat dengan using classroom? Ini antara jawapan dia, send assignments, question and announcement to student. Boleh juga add co-teachers to the classes. Kita buat kolaborasi dengan cikgu lain dan moderate online discussion. Antara tiga benda yang boleh kita buat dalam classroom. Soalan ketiga, contohnya student can turn in this kind of file in classroom assignment. Antara jenis-jenis file yang student boleh turn in. Antara dah video, Google Sheet, Google Doc
dan image. Material-material yang murid boleh buka dan submit balik pada kita. Okay. Seterusnya, tools yang saya nak cover pada pagi ni ialah Google Calendar. Agak familiar juga untuk pengurusan kita sebagai seorang guru. Kalau kita banyak guna dia, insyaAllah kita familiar lah dengan tools-tools dia tu. Okay, apa Google Calendar boleh buat? Dia merupakan can own multiple calendars dan each calendar is color code. Dia ada color code dia. Okay, create event and meeting. Dalam kalender ni kita boleh jadikan diary kita lah untuk create event and meeting dengan kita set pada tarikh-tarikh tertentu lah. Can be public or private dan juga kita boleh share sebenarnya dengan orang lain. Okay. Kita juga boleh subscribe to others calendars dan kita embed calendar tu in website. Boleh juga. Dan kalender kita kalau kita banyak update dalam contoh dalam PC kita, dalam laptop kita, dia boleh sync juga dengan mobile device ataupun telefon kita. Sama lah selagi kita punya sign in Google kita sama. Okay. Ni antara contoh soalan technical berkaitan dengan Google Calendar. What are features of a Google Calendar that can help improve organization as an educator? Ni macam lebih kepada aplikasi lah kita sebagai seorang pendidik. Apa yang boleh kita guna yang membantu Google Calendar ni kan. Okay, boleh public setting for improved communication. Antara jawapannya email notification of event. Okay, dia boleh email balik event yang kita dah set tu. Share calendars dan invite colleague to event. Boleh invite. Okay, seterusnya soalan kedua, sub calendars on Google Calendar appear in what? Ada order on the left side. Dia tanya kan. Ni jawapan dia. Sorry. Okay, what's the best way to distribute an agenda for an upcoming meeting? Ini antara jawapan yang terbaik dia. And add the agenda to your Google Calendar invitation as a shared document. Okay, ini antara tools yang saya cover hari ini adalah Google Calendar, Google Classroom, Google Drive, Google Form dan juga YouTube. Saya harap sedikit membantulah cikgu-cikgu untuk mendapat overview dan kita kena baca lagi sebenarnya. Kita kena baca lebih mendalam lagi melalui website Google untuk sebelum kita sit GCE 1 nanti. Okey, itu sahaja dari saya. Saya rasa Cikgu Adila pula akan sambung pada tools yang seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Nur Safariah Bukhari, unsung hero kita. Okey, saya akan share saya punya skrin. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Nampak Jelas, saya jelas. ke nampak skrin? Nampak skrin. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Adilah binti Mansur, guru prasekolah daripada SK Seri Ketereh, Kota Baru, Kelantan. Saya CGD 2022 dan saya juga Certified Educator untuk GCE Level 1 dan Level 2.
Okey, hari yang cukup sejuk pada pagi ni. Kita sejukkan lagi bengkel kita pada pagi ni dengan serangkap pantun. Biasanya Teacher Ellie dia suka pantun tapi pagi ni dia terlupa. So saya akan bagi satu pantun untuk semua. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat mendengar untuk semua. Okey. Ada nak jawab pantun tak? Okey, pada pagi ni saya akan berkongsi Google Tools, ada 3. Google Chrome, Google Sheets dan Gmail. Okey, bila tengok 3 perkara ni, saya rasa semua dah biasa guna untuk Chrome, Sheets dengan Gmail. Terlintas pula ada satu pantun tapi 2 rangkap sahaja. Okey, pantun dia macam ni. Sedetik masa berlalu, saya akan present sepintas lalu. Okey, kita go through kepada yang pertama, kita nak search dengan Chrome. Okey, Chrome ni apa dia? Okey, Chrome adalah sebuah browser carian daripada Google. Okey, dan ada 6 tajuk dalam Chrome ni kita kena kuasai. Yang pertama adalah sign in, yang kedua Omnibox, yang ketiga search tab, yang keempat bookmarks, yang kelima extensions dan akhir sekali incognito. Okey. Untuk sign in, okey macam mana nak sign in? Cikgu Adila, Ya. slide tak keluar. Slide masih paparan pertama. Saya tak tunjuk lagi slide. Dah, saya dah kepada Google Chrome. Suara saya dengar tak? Kena ni slide view. Tak view Slide slide. dah ni? Sudah. Share pilih apa pilih tab tu. Bukan tab, Windows pilih tempat yang kita slide presentation dulu, lepas tu share Windows presentation. Okey, dah. Share sekali lagi. Okey, Okey. sekali lagi. Okey, Letih boleh saya kecek ni tak nampak skrin saya. Keluar dah. Ada? Ada dah. Yang atas lain sebelum ni tak nampak? Tadi tunjuk page yang pertama saja. Page pertama. Okey. okey. Okey, nampak Okey, nampak. Okey, ni adalah tools. Saya kena buat slideshow dah dia. Nampak? Gini, slideshow semula stop sharing balik. Buat slideshow dulu, barulah share window, pilih yang slideshow kita tu. Oh, faham. Alright, kejap. Nampak Eli? Tak boleh? Nampak? Masih lagi tak nampak. Eli share? Okay, saya share. Alright, saya share. Eli share saya kecek. Okay. Sorry technical. Itulah sebab patun sangat pagi ni. Okay, Eli share. Okay, sekejap ya. Okay, nampak tak? Okey, nampak slide yang kedua. Okey, ni yang akan saya share pada pagi ni. Okey, seterusnya next. Okey, tentang search with Chrome. Okey, kita dah maklum tadi tentang Chrome tu gapo dia, sebuah browser untuk carian dalam Google. Okey, next. Ada 6 kemahiran dalam Chrome yang kita kena kuasai untuk persijilan GCE 1 ni. Yang pertama sign in, yang kedua Omnibox, yang ketiga search tab, yang keempat bookmarks, yang kelima extension dan akhir sekali incognito. Okay, next. Untuk sign in, sign in ni kita kena tahu macam mana kita nak sign in, nak log masuk ke akaun Google kita dalam Chrome. Sama ada kita gunakan peranti kita
ataupun peranti yang berbeza. Kita kena setting lah macam mana kita nak synckan kita punya Google kita agar dapat digunakan pada peranti yang berbeza. Okay, next. Okay, macam mana nak sign into your account to sync kita dengan Chrome? Yang pertama ada menggunakan apps dan extension. Yang kedua browsing history. Yang ketiga kita guna bookmarks. Dan yang keempat password. Okay, ni tentang sign in. Okay, next. Okay, seterusnya Omnibox. Omnibox ni walaupun nampak macam bekal makanan, tapi sebenarnya Omnibox ni adalah satu ruang carian dalam Google Chrome. Tu yang ada dekat search Google or type URL. Apa yang kita nak search, kita boleh search URL address bar, Google search, subjek yang kita nak translation apa-apa, nak cari Google application, semua melalui Omnibox. Just type sahaja. Okay, next. Okay, seterusnya yang ketiga, search tab. Search tab tu kita tengok dekat yang tambah tu. Apakah kegunaan search tab? Kita kena tahu untuk kita tambah laman carian kita tanpa perlu kita buka beberapa laman pada satu masa yang sama. Okay, just tambah sahaja untuk kita search tab. Okay, next. Okay, bookmarks. Okay, bookmarks ni, apa dia bookmarks? Bookmarks ni adalah tempat kita simpan laman-laman kegemaran kita dengan teratur dan tersusun. Ni semua saya rujuk pada D5, boleh tengok dalam D5 macam mana untuk ada video, ada slide cara-cara nak buat bookmarks, nak sign in, nak guna Omnibox macam mana, boleh tengok ni. Saya sekadar sepintas lalu. Okay, bookmarks letak saja, dia akan susun laman kegemaran kita dengan teratur. Okay, seterusnya Ellie. Extension. Extension bukan tension. Okay, extension ni adalah kita nak muat turun feature kita tambahan kepada Chrome. Dari mana kita nak buat extension ni? Kita ambil daripada Chrome Web Store. Okay, kita nak tambah feature-feature tambahan kita ambil dekat Google Chrome Web Store. Okay, dan seterusnya akhir sekali incognito. Incognito ni adalah merupakan mod penyamaran. Dia selamat, dia lebih kepada untuk privacy kita, dia tak ada cookies, dia tak ada history apa semua. Kita boleh menggunakan incognito ni sebagai untuk boleh untuk mod penyamaran, mod untuk lebih selamat dari segi privacy kita lah. Ni antara perkara-perkara 6 kemahiran yang perlu kita tahu dalam Google Chrome. Okay, next. Okay, soalan. Ni soalan ni kalau saya tulis kat sini mesti keluar lah. So memang kena take note lah ataupun SS lah. Soalan yang memang akan keluar dalam GCE level 1. Confident je kan present. Okay, tentang soalan ni. Tapi penting. Okay, yang pertama, soalan pertama, you should sign into Chrome on your, kita boleh sign in kita punya Google kita dalam personal computer, your phone dan personal tablet. Okay, soalan yang kedua, which of the following filter options in the Chrome Web Store? Ada 2 filter option dalam Chrome Web Store. Yang pertama runs offline, yang kedua works with Drive. Okay, ni kena ingat ni. Soalan yang ketiga, by signing into Chrome, which of the following can be synced to the browser? Saya dah bagi tahu ada 4, tapi dekat sini ada 3 sahaja. Yang pertama bookmarks, yang kedua browsing history, yang ketiga apps and extension, yang keempat apa dia? Yes, password. Yang keempat adalah password. Okey, itu antara soalan yang biasalah akan keluar untuk GCE 1. Okey, sekarang kita pergi kepada email, Gmail. Okey, Gmail ni adalah Google tool untuk kita tulis, kita terima email. Okey, next. Yang ni biasa sangat ni. Yang penting, first dia, rules yang pertama kena tahu buka email. Jangan tukar. Kita ada email Gmail, kita bagi tahu penyelaras Bestari kita guna Yahoo. Tu salah tu, salah. Ataupun kita biasa guna MOE, kita bagi tahu kita guna Gmail. Jadi confuse untuk
kita tertukar password, tertukar email. So kena confirm betul-betul Gmail apa yang kita guna, kita tahu nak buka email kita kat mana. Ni yang paling basic rules lah. Okay, next. Ada 5 sahaja. Kalau Chrome ada 6, untuk Gmail kita ada 5 yang kena kita kuasai kemahiran dia. Yang pertama stars, yang kedua priority inbox, yang ketiga labels, yang keempat search, dan akhir sekali filters. Okay, next. Syok juga orang tolong jaga slide kita, kita cakap je kan. Cepat Lely. Dia terus hang. Oh, sekat. Stars. Boleh? Okey. Stars ni, apa tujuan stars ni? Bintang ataupun dalam bahasa Kelantan bintang. Bintang ni untuk kita email, untuk email-email penting yang kita boleh letak ikon star. Kalau kita rasa email tu very important to us, so kita pun letak je lah star tu kat tepi. Untuk rujukan kita, untuk mudahkan pencarian kita. Macam Teacher Ellie dia suka hantar email kat saya, dia tak suka WhatsApp. So saya akan letak star dekat email dia tu, mudah sikit. Sender by Ellie, zup, kita terus nampak dia akan keluar. Okay, tu star. Yang kedua, priority inbox. Priority inbox ni samalah susunan paparan inbox kita ni untuk kita melihat email kita. Sama ada email yang belum kita baca, email yang telah kita buka, ataupun email yang kita letak star, dan ikutlah sebagainya lah. Mengikut cita rasa kita, kita letak dalam priority inbox. Kalau kita suka email JPN kan, tertunggu-tunggu email daripada JPN, so letak adalah email JPN tu sebagai dalam priority inbox kita. Okay, next. Labels. Okay, labels ni untuk apa? Labels ni kita boleh ada code of label macam-macam dia, ada warna apa semua. Untuk mudah kita buat label ni untuk kita susun email yang diterima supaya email tu senang untuk dicari. Nanti kalau tengok dalam D5 dia akan tunjuklah slide dan video macam mana nak buat label. Okay, next Ellie. Search. Search ni adalah satu ruangan untuk kita search. Kita cari dalam Gmail kita, email kita untuk cari email-email yang tertentu. Ada 4 kriteria macam mana kita nak search email kita. Yang pertama based on pada sender, yang kedua pada objek, yang ketiga pada content, dan yang keempat pada attachment. Jadi 4 kriteria ni cukup penting untuk memudahkan kita membuat pencarian tentang email kita. Alright, next. Filters. Filters ni akhir sekali kemahiran kelima yang perlu kita kuasai, iaitu filters ni ada kat mana? Ada dekat ruangan search dalam Gmail kita. Dan apakah tujuan filters kita ni? Tujuan filters ni yang pertama, kita nak susun email yang diterima secara automatik ke dalam label yang telah kita buat tadi. Semua email yang kita label, filters ni akan susun secara auto. Okay. Next. Okay, bersedia semua. Soalan spot. Eli bagi suspend pula, tak keluar soalan ni. Ada ke soalan? Ke tak ada? Okay, ni antara soalan. Okay, ready. Okay, a benefit to using labels in Gmail. Untuk apa? Untuk kita apply more than one to any message. You can search messages by label. You can color code labels to find message kita more efficiently. Okay, seterusnya Gmail account for work can be accessed on which of the following device. Yang boleh akses melalui home computer, smartphone, tablet. Sama macam Chrome tadilah. Sama. Soalan sama tapi dia ubah Gmail account dengan Chrome tadi kan. Okay, last kali you can search Gmail using by following criteria: sender, object, content dan attachment. 4 perkara ni memang kena ingat. Uish, tak sempat next lagi dia dah buat ada Teacher Ellie ni. Okay, seterusnya. Last kali Google Sheets. Okay, Google Sheets ni cukup penting. Kenapa kita guna Google Sheet? Yang pertama untuk kita kumpul
kita susun, kita analyse dan kita manipulasikan data yang ada pada kita. Yang kedua, kita gunakan Google Sheet ni untuk kita analisis data penyelidikan. Yang ketiga, untuk kita menerbitkan data secara visual menggunakan grafik ataupun carta. Dan akhir sekali untuk kita present, kita mengemukakan kumpulan data. Tu ada 4 tujuan kepentingan untuk Google Sheet. Okey, 5 kemahiran utama untuk Google Sheet. Yang pertama, sheets vocabulary. Yang kedua, collect. Yang ketiga, organize. Lepas organize, kita analyze. Lepas analyze, kita kena visualize. 4 sahaja. Chrome ada berapa? Chrome ada 6. Pergi kepada email, Gmail ada 5. Last sekali sheet ada 4 sahaja. Semakin kurang. Okey, seterusnya. Kemahiran yang pertama, lajunya. Okey, kemahiran yang pertama, sheets vocabulary. Kosa kata untuk sheet kita kena kuasai. Kita kena tahu kolom tu apa, cell range tu apa, sheet tu apa. Nantilah tengok sendiri. Sheets vocabulary tu kena kuasai. Tu yang pertama. Yang kedua, collect dan transfer data. Okey, macam mana kita nak kumpul dan kita nak transfer data. Yang ni kita kena tanya Cikgu Safaria lah sebab dia present Google Form tadi. Kita ambil data daripada Cikgu Safa. So, kita boleh transfer data tersebut ke dalam Google Sheet untuk kita sort out, untuk kita analyse dan kita manipulate data tersebut. Okey, seterusnya organize. How to organize data kita. Okey, kita boleh arrange data kita dalam Google Sheet secara systematic. Okey, tu ada contoh, kita boleh pilih kolom yang tertentu, kemudian kita boleh drop down, kita boleh sort sheet A to Z, ascending order ataupun descending order. Yes, Cikgu Safa kata macam Excel. Dan analyze data ni, kita boleh pilih data mana yang kita nak analyze, kemudian click on button dekat toolbar. So, cuba tunjuk Cikgu Eli macam M dari tepi tu. Kat situlah kita boleh select lah function apa kita nak analyze data tersebut. Dari segi average ke, mean ke, max dan sebagainya. Dan akhir sekali visualize ataupun macam mana kita nak visualisasikan, nak create carta ataupun grafik daripada hasil data yang telah kita analisis lagi. How to present nanti dalam bentuk lebih menarik, iaitu dalam bentuk carta ataupun grafik yang menarik warna-warni. Okey, last sekali. Google Sheet. Ni soalan-soalan yang biasa ditanya. Mr. Raju, kenapa dia letak nama Raju? Boleh letak nama lain sebenarnya. Wants to share the results with another teacher but not allow the teacher to alter the data. Which of these choice allow this? Okey, ada 2. Protected range dengan satu lagi protected sheet. Okey, 2 perkara ni sahaja yang boleh kita gunakan untuk to alter the data. Okay, which of the following are types of data you can store in a Google Sheet? Kita boleh guna numbers, text dan dates. Dan akhir sekali Google Sheet, boleh tak kita share student performance data dengan others? Boleh tak kita share? Boleh? Tiada masalah. True jawapannya. Okay, itu sahaja daripada saya. Maaf atas segala silap dan salah dan kelewatan tentang slide tadi. Seterusnya next, back to Saiful Nizam. Ini penting sekali untuk Saiful dan semua dapat bagi perhatian lah macam mana nak regis untuk GCE 1. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, dengar tak cikgu-cikgu? Dengar jelas. Okey, saya akan terangkan tadi CJD yang lain dah terangkan terdapat 12 tool workspace yang perlu cikgu kuasai untuk nak dapatkan CGE level 1. Dan sekarang saya akan terangkan bagaimana cikgu nak register. Cikgu dah study semua, dan cikgu nak register untuk nak ambil exam tu. Okey, ini perkara yang penting lah. Jika cikgu tak ikut cara saya ni, nanti akan berlaku error dan ada masalah yang tak dapat terima email daripada Google
Jadi cikgu kena follow betul-betul lah. Okey, saya Cikgu Saiful Nizam bin Cik Ismail daripada SK Raja Bahar, Kota Baru, Kelantan. Okey, ini yang pertama. Yang pertama untuk cikgu nak ambil exam, cikgu kena daftar dulu. Okey, saya akan bagi link ni kepada dalam chat box. Sekejap ya. Kalau cikgu nak buka nanti boleh buka. Okey. Saya dah bagi link dekat chat box tu. Okey, kalau ada masa cikgu boleh buka Okey. Klik yang link yang biru ni, dia akan keluar paparan macam ni lah. Okey, dapatkan CJ pendidik tahap 1 anda. Okey, seterusnya apa yang perlu kita buat ialah klik pertama ialah klik daftar yang ni lah. Ada button daftar ni, klik daftar. And then pilih bahasa, ambil bahasa Inggeris lah cikgu. Sebab konten kita ni kita belajar dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau kita nak buat bahasa Melayu, boleh juga, tapi masalahnya term-term yang ada dalam ICT ni dia berbeza lah kalau kita tak mahir dalam bahasa Melayu, jadi ada kekeliruan di situ. Okey, yang keempat ialah masukkan email MOE cikgu, pastikan masuk email MOE, isi semua borang yang dalam borang tu, data-data dalam borang yang akan disediakan. Okey, lepas tu kalau cikgu nak dah bersedia, cikgu boleh register for an exam, cikgu ambil educator, GCE level 1. Okey, buy now ni maksudnya kalau saya nak belilah. Okey, kalau tak beli, okey, kami CJD akan bagi voucher lah. Okey, untuk cikgu-cikgu ada voucher percuma, cikgu masukkan nombor voucher tu and then klik buy now, submit, check out dan done. Okey, saya akan tunjuklah step by step bagaimana proses 1 sampai 12 ini berlaku. Okey, sekarang klik daftar kan. Lepas klik daftar, lepas tu cikgu akan dapat satu paparan macam ni. Dia minta kita pilih bahasa anda. Okay, klik. Dia akan keluar paparan macam ini, English, and then klik OK lah. Dan seterusnya cikgu akan masukkan email. Okay, ini saya bagi contoh email anak saya lah sebab saya dah guna dah. Jadi saya tak dapat paparan macam ni. Jadi cikgu masukkan diri, lepas tu cikgu enter your password, klik next. And then dia akan keluar satu paparan macam ni, Google for Education Certification Exam. Jadi cikgu kena daftar dululah. Okay, login ni dia bagi tahu dekat bawah tu must be an email address. Maksudnya kalau email address yang saya buat sebelum ni ialah guna G kan, G, jadi mesti sama. Login dengan email ni mesti sama. Satu lagi kekeliruan ialah ada orang letak school email address. Jangan cikgu jangan letak school email address. Nanti notification untuk exam nanti dihantar ke email sekolah pula. Nanti susah pula cikgu nak buka. Bila once cikgu dah klik buy voucher tu, cikgu kena ada masa 8 hari. Jadi notification ni cikgu tak sampai, kalau cikgu letak email sekolah, jadi dia tak akan sampailah email tu ke email peribadi cikgu. Jadi cikgu terpaksa pula pergi telefon admin sekolah suruh buka email. Jadi pastikan guna yang dekat borang sini work or school email address ni pastikan sama dengan login tu. Maksudnya Gmail sendirilah, jangan guna Gmail sekolah. Okey, cikgu masuklah password, dia nak ikut dia ni 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada numbers, ikut dia. And then dekat sini masa nak tulis alamat tu pastikan cikgu klik dulu country ni. Country ni cikgu tukar Malaysia dulu. Sebab nanti bila tak klik Malaysia dia tak akan keluar state lah kat sini. Jadi klik country dulu. Okey. Seterusnya ialah cikgu masukkan email in case lah kalau cikgu dah terlupa kan email yang sekarang ni, cikgu boleh letak email yang Gmail lah, Gmail lama. Okay, letak kat sini. Primary relationship with Google, cikgu klik educator. Your name as you would like to appear on your certificate. Nama yang kita nak paparkan masa dalam CJ tu, cikgu tariklah huruf besar, pastikan betul ejaan kat sini. Okey, cikgu nak dapatkan notification daripada email Google, yes lah. Okey, organisation ni cikgu tariklah SK Raja Bahar. Jika cikgu dah buat hati, cek balik. Jangan salah. Kalau salah macam ni, kalau ada salah sikit, salah email ke, salah alamat, jadi susahlah cikgu nanti nak edit balik. Okey, lepas tu cikgu klik save. Lepas cikgu klik save, dia akan automatik masuk terbuka macam ni lah. Okey, ada nama welcome Muhammad Adam Syakir. Okey, lepas tu cikgu boleh ada yang biru ni, panel biru ni, menu biru ada certification, ada receipt, ada register for an exam, my assessment. Maksudnya cikgu dah register dah ni.
cuma tak register lagi nak beli exam tu. Exam ni kena berbayar cikgu ya. Okey, tengok kat sini kita boleh ambil Google Certificate, Google 1, GCE 2 dan juga training skill lah. Cikgu boleh ambil. Okey, sekarang ni cikgu klik, maksudnya ini dah berjaya dah daftar. Kita dah berjaya daftar untuk masuk ke exam lah. Cuma belum lagi nak exam. Okey, bila cikgu rasa nak exam dah, cikgu klik dekat sini, register for an exam. Okey, register for an exam akan keluar dua menu macam ni. Cikgu ambil klik tambah ni for educator. Okey, selepas tu dia akan keluar GCE 1 ke 2. Jadi saya nak ambil GCE 1 lah. Jadi cikgu kena bayar 10 USD. 10 USD ni maksudnya dalam 50. Okey, lepas cikgu dah puas hati, cikgu klik buy now and then dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar GCE level 1 harganya 10 USD. Okey, kupon and voucher ni kami CJD akan bagi kupon jika cikgu dah bersedia dah nak jawab exam. Kalau tak bersedia lagi, kami tak akan bagi voucher ni. Sebab voucher ni voucher memang free. Kami ada banyak voucher, cuma Google dah nasihatkan, okey, pastikanlah cikgu-cikgu yang dapat voucher free ni lulus lah. Kalau ambil saja tapi claim dengan voucher yang kami bagi free tapi tak lulus, maksudnya sia-sia lah voucher tu. Jadi pastikan cikgu betul-betul study dulu, dah betul nak ambil exam, barulah cikgu masukkan voucher ni dan klik submit and then check out. Okay. Selepas cikgu dalam 2 jam atau 3 jam, cikgu akan terima notification daripada email cikgu lah yang cikgu daftar tadi. Okay. You have 5 days to log into the exam. Cikgu kena selama 8 hari voucher bila dah beli voucher tu, cikgu ada masa 8 hari untuk buat exam tu. Kalau lebih daripada 10 hari, contohlah ni 10 Disember dia kata ni, jika lebih maksudnya saya tak boleh ambil exam tu. Jadi rugilah voucher tu. Sia-sia je, dah beli voucher kita dah bagi tapi cikgu tak ambil exam dalam masa 8 hari, jadi sia-sia. Jadi cikgu akan fail lah, gagal kat situ. Okay, cikgu boleh baca ya, before you start your exam you must update the latest Chrome version. Kalau cikgu tak pasti latest ke tak, cikgu klik run a system check. Okay, bila klik kat situ dia akan keluar lah, dia akan tick nanti satu window, satu paparan nanti dia akan keluar. Okay, sistemnya okay, right. Kalau berlaku error kat situ, dia minta cikgu ni lah, buatlah. Dia suggest apa yang perlu cikgu buat. Okay, jika komputer cikgu, laptop cikgu dah tak ada apa-apa masalah, cikgu boleh pergi ke step yang seterusnya ialah to start your exam, click here. Jadi cikgu klik here lah. Contohlah saya nak ambil exam dah ni, saya pun klik here kat sini and then dia akan keluar paparan macam ni lah. Okay, yang ni paparan untuk kita nak exam. Okay, logout ni kat sini email cikgu lah. Pastikan email cikgu kat sini, dia akan automatic lah. Okay, sebelum tu cikgu kena klik setup tutoring ni. Okay, dekat sini dia akan keluar candidate, nama saya, exam untuk apa dan 3 jam. Cikgu, saya maklumkan bahawa peperiksaan untuk GCE level 1 dan level 2 pun 3 jam. Jadi cikgu manfaatkanlah masa selama 3 jam tu untuk ambil exam. Okay, saya sarankan ialah supaya cikgu ambil waktu malam lah. Waktu malam orang dah tidur tu, jadi lain pun dah slow, anak-anak pun tak kacau dah kan. Okay, jadi cikgu pergi tandas dulu. Sebab nak exam ni 3 jam ni. Jadi pergi tandas dulu, siap-siap semua, makan dulu semua. Anak-anak dah tidur semua. Okay, barulah cikgu buka laptop dan cikgu ambil exam ni. Okay, lepas tu dah puas hati, klik next. Ini salah. Okay, klik next. Okay, lepas tu, lepas saya klik next, saya mesti aktifkan webcam. Syaratnya ialah cikgu kena ada webcam. Kalau laptop tu tak ada webcam, tak boleh cikgu nak guna smartphone lah. Tak cantik lah smartphone, paparan dia. Kita nak exam kan, mesti bersedia, dalam keadaan sedia. Jadi, kena ada webcam lah. Saya klik active webcam. Okay, dia akan keluar webcam macam saya lah kat belakang ni. And then kalau saya dah puas hati, okay, klik yang ni, agreement dia ni, bersetuju. Then I understand, start the exam. Okay, bila saya klik yang hijau tu, okay, dia akan keluar, okay, question 1, question 2 kat sini. Kat sini ni cikgu pilihlah Google for Education Online Training. Pilih yang tu. Okay, seterusnya saya next, lepas next. Okay, ini soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni cikgu boleh skip je kalau cikgu tak nak. Dia ada tanya soalan, did you prepare for this exam ni untuk apa? Kalau tak nak buat, kalau tak reti nak
tulis dalam bahasa Inggeris ke, cikgu skip je lah. Yang ni boleh skip. Saya skip, lepas tu klik OK. Lepas tu dia keluarlah, inilah paparan exam cikgu. Tapi tak adalah color-color macam ni. Okey, jadi saya buat contoh lah. Nanti cikgu kata, cikgu saya pun punya bercolor, kenapa saya punya tak bercolor? Tak, ni contoh. Sebab saya tak boleh lah nak screenshot soal exam betul-betul. Nanti dia marah saya pula kan. Google kata isu meniru pula. Jadi saya tukarlah. Okey. Yang pastinya ada webcam kat sini. Okey, dia akan tengok. Jadi pastikan anak-anak cikgu tak perlulah dah tidur lah nanti kalau lalu lalang tu, sebab dia ada guna sistem AI artificial intelligence tu, dia akan kenal pasti dah gambar kita, muka kita tu. Jadi kalau ada orang lain, contohlah suami cikgu nak datang kat belakang ke, isteri cikgu datang kat belakang, tak boleh. Dia macam kita dapat bantuan pula meniru. Jadi tak boleh lah. Okey, format soalan dia, okey, dia ada multiple choice question. Contoh kat sini dia ada dash, please select 4. Kalau soalan tak tulis tu mungkin tak ada 4 jawapan ataupun mungkin ada juga 4 jawapan. Kalau dia kata please select 4, pastikan jawapan tu 4 lah. Okey, question yang pertama, kita ada 35 soalan semua. Okey, dalam masa 3 jam. Okey, ini contohlah masa yang baki yang saya tinggal sebab saya baca-baca tadi. Okey, contohlah which of the following Google Workspace apps have YouTube integration built-in? Google Classroom boleh tak ada YouTube? Boleh kan? Okey, tick kat situ nanti. Google Slide boleh masukkan YouTube. Google Form pun bolehkan masuk YouTube. Google Site pun boleh. Google Translate ni tak boleh. Google Translate ni just nak translate BM kepada BI ke macam tu lah. Jadi cikgu klik 1, 2, 3, 4. Jika cikgu dah puas hati, cikgu boleh klik next. Okey, kalau cikgu nak dah klik, cikgu nak reset balik supaya dia kosong. Jadi reset lah. Kalau cikgu malas nak jawab soalan ni, cikgu skip. Review later pun boleh. Okey. Bila saya dah puas hati, saya klik next lah. Okey, ini soalan yang seterusnya. Contohlah soalan yang ke-9. Okey, soalan ni dia tak ada please select 4 ke select 3, tapi kalau cikgu baca betul-betul, which of the following are relevant use for Google Form in education, sepatutnya dia ada banyak jawapan ni. Untuk Google Form tu apa yang kita boleh buat? Kita boleh gathering feedback on a field trip. Contohnya kalau kita pergi lawatan, okey, nak dapatkan feedback daripada murid, kita boleh guna Google Form. Okey, boleh tak performing basic calculation with numeric data? Ya, boleh. Google Form ni boleh. Kita nak calculation with numeric data. Boleh tak Google Form ni kita guna untuk creating formative quiz check at the end of the lesson? Betul lah, kita buat quiz kan, formative quiz kan? Boleh buat. Boleh tak dengan Google Form ni kita nak design a logo for a school debate team? Nak design logo, mana boleh design logo dekat Google Form? Ni salah. Jadi soalan ni tak perlu pilih lah. Creating an interactive presentation. Macam mana kita nak buat presentation? Tadi cikgu CGD lain dah ajar tadi. Nak buat interactive presentation tu guna Google Slide. Okey, yang ni Google logo ni guna Google Slide juga kan? Okey. Survey for collecting data for group project. Boleh tak kita nak survey? Boleh. Jadi jawapannya ialah 1, 2, 3, 4. Tapi kat sini dia tak tulis please select 4. Jadi cikgu kena faham juga. Ada soalan yang please select 4 tu, cikgu pastikan 4. Kalau soalan macam ni, soalan umum, dia nak uji pengetahuan cikgu pilih. Jangan pilih satu saja. Okey, jawapan dia yang sesuai lah dengan Google Form. Jadi jawapannya ialah ada 4. Okey, jika puas hati, klik tu next. Seterusnya ada soalan drag and drop. Drag and drop ni maksudnya, okey, contohlah dia ada soalan dekat atas ni tapi saya tak tulis lah. Dia bagi textbook, dia bagi digital content. Textbook dengan digital content ni kita tak boleh nak drag. Yang drag ni attribute ni. Contohnya apa? Yang bersesuaian dengan textbook. Okey, contohnya static lah. Dalam maklumat dalam textbook ni static. Jadi cikgu kena tarik macam ni. Sekejap ya. Tarik macam ni. Tarik macam tu. Okey. Textbook ni limited amount of information. Okey, digital content ni dynamic. Kita boleh ubah-ubah, kita boleh tengok information dia pun update. Okey, tu cara itu contohlah drag and drop. Nanti cikgu tak reti pula macam mana ni? Ini tak gerak. Okey, pastikan satu sini masukkan dalam petak-petak dia lah. Okey, ini contoh. Jika cikgu puas hati, cikgu klik next. Okey. Ini ialah soalan seterusnya. Contohlah dia bagi task dia data analisis ni sesuai untuk mana. Jadi cikgu akan nampak simbol ni anak panah ke bawah, top and bottom kan, ke bawah. Maksudnya cikgu tak boleh drag ke sini. Dan soalan ni memerlukan kita buat macam ni. Okay, contohlah
Okay, data analisis ni yang ni tak boleh, kita tak boleh nak drag, yang ni je kita boleh tukar. Okay, data analisis ni untuk apa? Oh, data analisis ni untuk Sheet, Google Sheet. Dia akan, cara dia macam tu. Betulkan satu baris ni. Okay, presentation ni untuk apa? Presentation ni Google Slide lah. Jadi cikgu tarik Google Slide. Jadi automatik dia akan ke bawah lah macam tu. Creating image, guna drawing lah. Google Draw, okay. Apa lagi? Publish video, memang YouTube. And survey ialah Google Form. Itu contoh soalan move up dan down. Okey, seterusnya jika cikgu dah habis dah jawab soalan tu, dia akan keluarlah. Oh, sepatutnya sini question 35/35 ni silap ni. Okey, tak adalah. Okey, ini ialah bila dah habis exam, cikgu dah jawab semua. Cikgu boleh tengok. Okey, soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 35 tu ada tak ditulis complete. Kalau dah ditulis complete tu maksudnya cikgu dah jawab semua soalan. Kalau cikgu tak puas hati, cikgu klik je nombor 14. Contohnya nombor 14 ni dia tulis not complete. Jadi klik nombor 14, dia akan pergi ke soalan 14. Okey, jadi cikgu boleh jawab semula soalan 14 tu. Ada yang soalan yang cikgu rasa skip tu, cikgu boleh ambil semula. Pastikan masa dia tak kosong-kosong lah. Jika ada masa lagi, 20 minit lagi. Nak try lagi lah, nak buat lagi. Jadi cikgu boleh klik dekat mana-mana soalan yang cikgu rasa meragukan tu, cikgu klik balik, cikgu jawab balik. Okey, lepas tu last sekali jangan lupalah. Dah nak habis dah tu, dalam 5 minit tu lagi masa soalan tinggal masa tinggal 5 minit lagi, cikgu kliklah submit exam. Okey, bila cikgu klik submit exam, dia akan keluar your exam data has been saved. Okey, please reload button is if it appear. Okey. Lepas tu ni contoh. Ni ialah saya dapat daripada Google. Dia saya dapat daripada YouTube. Dia dah publish dah. Maksudnya nanti saya akan bagilah YouTube ni soalan-soalan yang berkaitan dengan GCE level 1. Maksudnya orang dah share dalam YouTube, maksudnya yang ni kita di-share secara public. Jadi maksudnya kita boleh gunalah. Okey, saya tunjuk contoh lah sikit. Ni soalan dia. Ni contoh soalan lah. You are keen to move to a paperless class. How will shifting to Google Classroom help? Bagaimana Google Classroom ni dapat bantu penggunaan paperless? Ni contoh soalan dia lah. Okey, jawapan dia bagi juga. Okey, ni jawapan dia. Jawapan 1, 2, 3. Maksudnya kalau ada multiple choice tu, cikgu perlu jawab 3 ni lah. The teacher can grade and comment on assignment directly in classroom. Ini jawapan dia. Jadi saya akan share lah YouTube ni untuk kegunaan cikgu-cikgu untuk study sebelum cikgu nak ambil exam. Okay, contoh soalan yang kedua lagi. Okay, what is one benefit of establishing a personal learning network? Maksudnya PLC lah ni ya. Okay, dia ada jawapan juga terus. Silap tadi jawapan ni mana tadi? Ni jawapan dia. Jawapan dia, by establishing a personal learning network, he will develop links with other local and non-local educators to share idea and the best practices and to call open for teaching advice. Ini jawapan dia. Jadi saya akan bagi YouTube ni untuk cikgu study ya. Okey, jangan risau. Okey, seterusnya ialah cikgu akan dapat, bila cikgu dah buat dah tu, dia akan hantarlah dalam masa 3 jam pun dia akan hantar serasanya. Okey, dia akan hantar, dia banyak akan hantar email. Ini email yang pertama. Ini email pertama dia kata, congratulations, you have passed the GCE level 1 complete 12/2. Jadi exam result dia pass. Maksudnya cikgu jangan rasa macam dah happy dah pass. Ini dia tak betul-betul tengok lagi. Okey. Cikgu akan terima 2-3 email lagi. Okey, email yang last sekali tu. Email yang ni. Yang ni.
dia akan bagi yang ni barulah examination successful sebab dia akan tengok adakah video cikgu yang masa cikgu kat backcamp tu ada pertolongan ke, ada bantuan daripada orang lain ke. Jadi dia akan failkan cikgu lah, walaupun tadi mula-mula notification dapat email pass, tapi kenapa pula masa dapat email yang kedua tu tak lulus. Tak lulus tu mungkin ada something error lah. Dia akan tengok daripada backcamp yang cikgu ambil masa periksa tu. Okey, CJ yang seterusnya adalah cikgu klik dekat sini. Bila dapat email examination successful ni, cikgu klik certificate page sebab cikgu akan bagi link tu kepada kami, mentor-mentor. Nanti kami akan bagikan. Okey, cikgu dapat siapa? Dapat saya ke? Dapat cikgu Safa ke? Dapat cikgu Eli ke? Dapat cikgu Adilah ke? Sebab voucher tu atas nama saya yang bagi, jadi saya akan report kepada Google supaya Google tahu okey cikgu Saiful dah dapat mentee dia lulus tak. Jadi cikgu kena klik certificate page, dia akan keluar macam ni. Okey, contohlah ni CJ dia. Okey, sign in masa cikgu nak daftar tadi, guna Gmail, guna password tu. Lepas tu cikgu nak, contohnya cikgu link yang ni lah cikgu kena bagi dekat mentor-mentor nanti. Sebab mentor nanti akan buat laporan setiap cikgu dia lulus ke tak. Kalau cikgu dapat CJ, cikgu ambil kopi link yang ni hantar kepada mentor masing-masing lah. Jika cikgu nak share ataupun nak download CJ ni kan, nak print, okey, pastikan cikgu dah sign in dululah. Okey, kat sini ada tulis Google Certificate Educator level, nak share kat mana, nak PDF ke, nak email, nak embed, macam-macam. Cikgu klik PDF lah untuk cikgu print kan. Okey. Lepas tu berjaya. Okey, thank you. Saya rasa itu saja untuk bahagian penerangan bagaimana nak ambil exam GCE level 1. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya saya jemput Cikgu Eli lah. Okey, terima kasih pada Cikgu Saiful atas penerangan itu tadi. Okey, sekarang ni kita dah cover 12 apps. Kita pun dah cover juga macam mana untuk seek for examination, dari segi macam mana kita nak claim voucher. Ingat kita voucher tu kami akan cikgu-cikgu semua akan sit for the exam secara percuma. Sebab kami akan bagi voucher kepada cikgu. Once cikgu dah ready, kami akan berikan voucher kepada cikgu dan cikgu akan claim. Dan cikgu diberi masa selama 8 hari. Ada masa 8 hari untuk sit for the exam once kita dah claim that voucher. Alright. Lepas tu, dan please make sure macam Cikgu Saiful cakap tadi, make sure jawab tu time tenang-tenang lah. Tak nak kalut-kalut, ribut-ribut. Malam, time orang semua dah tidur, pastikan webcam kita functioning. Kita punya dari segi connection internet tu stable. Dan cikgu boleh sit for the exam tenang-tenang dalam masa 3 jam. Betul Cikgu Saiful? Betul-betul. Lepas tu ada yang tanya, jika kita tak lulus, tempoh untuk ulang balik berapa lama? Biasanya dalam sehari. Kalau tak lulus GCE level pertama ni, okey, lepas tu kita boleh take an exam lagi selama 14 hari. Barulah kita boleh cikgu beli ataupun cikgu guna voucher yang lain. Okey, maksudnya ada peluang lagi lah. Kalau tak lulus ada peluang lagi. Tapi dari segi, saya rasa kalau cikgu betul-betul fokus tengok dari segi notasi, tengok YouTube yang kami akan share dalam grup Telegram nanti, insya-Allah cikgu-cikgu semua akan lulus. Dan cikgu pastikan grup Telegram tu adalah grup rasmi untuk kita berkomunikasi. Saya tak akan WhatsApp secara personal cikgu ya. Jadi semuanya dalam Telegram yang mana cikgu-cikgu ni akan dibahagikan kepada mentor masing-masing. Kita dah agihkan sebenarnya kepada mentor masing-masing dan cikgu akan deal dengan mentor cikgu. Okey, ada masalah boleh deal dengan mentor cikgu. Pembahagian mentor akan diumumkan dalam Telegram. Alright. So apa-apa berhubung dengan mentor. Alright. Okey Li, ada satu lagi persoalan. Okey, kalau tak lulus, okey lepas tu nak ambil dalam masa lepas dibagi masa 14 hari tu, lepas tu nak ambil balik, kami tak bagi voucher dah free cikgu. Okey, kami bagi voucher sebab ramai cikgu nak ambil exam ni. Jadi
Cikgu Sekali je. pastikan sekali je. Kalau cikgu nak ambil exam juga tanpa voucher kami, boleh ambil bayar Berbayar. RM10 tu. RM50. Sebab voucher ni kalau saya bagi cikgu 2 kali kemungkinan untuk orang lain tak fair lah. Orang lain pun nak ambil juga. Jadi pastikan cikgu lulus lah. Saya dah bagi dah tips-tips, cikgu boleh bincang dengan mentor-mentor, nak guide macam mana. InsyaAllah saya rasa soalan-soalannya okey boleh jawab lah tu. Bila dah biasa sangat dengan Google Workspace, insya-Allah lah kan. Ingat jadi bila dah dapat voucher tu please gunakan betul-betul sebab dapat sekali je. Kalau berbayar berapa Cikgu Saiful? $10 $10 tu dalam RM50 kita lah kan. RM50 RM1 sama dengan apa. RM50 dalam lebih kurang RM50. Jadi sayanglah. Jadi gunakan betul-betul voucher yang kita dapat secara percuma. Okey, ada soalan lagi? Dan satu lagi saya nak share, okey pada tahun 2017, 2019, 2020, okey periksa untuk ambil GCE level 1 ni berbeza. Dia lebih senang tahun ni lah. Okey, kalau tahun sebelum ni cikgu ada bahagian A yang tadi soalan-soalan tadi bahagian A. Lepas tu bahagian B. Bahagian B tu cikgu kena buat hands on. Contohnya dia akan bagi sheet course ni, cikgu akan buka Google Meet. Ikut dia lah. Dia kata okay, please create an exam for BI English kelas. Jadi kalau saya buka Google Form, kena buat hands on cikgu. Yang ni tahun ni dia lebih mudah sikit lah sebab kita tak perlu buat aktiviti hands on. Jadi nak dalam masa 3 jam tu saya rasa memang cukup lah kalau cikgu study betul-betul yang nota yang cikgu kami bagi, insyaAllah lah dapat lulus. Okay. Ada lagi dari CJD yang lain? Ada tips-tips? Jadi satu lagi saya pesan sangat-sangat, Telegram ialah kita punya hub untuk komunikasi. Kadang-kadang orang terlepas pandang. Sebenarnya kita punya partisipan yang berdaftar lebih kurang 90 orang. Yang sudah berdaftar 90 orang. Yang hadir ni tak sampai mungkin ada kerja dan ada kemungkinan juga yang tak alert dengan Telegram. Jadi apa-apa hal kat mana? Kat mana? Jawab kat mana? Telegram. Telegram. So, kita akan berkomunikasi dalam Telegram, pembahagian menti-menti kepada mentor-mentor pun dalam Telegram nanti. Okey? Satu lagi. Okey, teruskan. Kalau boleh, cikgu settlekan dalam bulan masa cuti ni lah, cuti sekolah kan. Sebab voucher tu dia ada expired date juga. Jadi jangan sampai expired date. Kalau boleh, cikgu selesaikan dalam cuti sekolah ni. Satu lagi saya rasa takutnya bertukar format. Betul tak Cikgu Saiful? Habiskan dalam tahun 2022 sebab juga. Ramai sangat dah lulus jadi Google nanti dia akan buat satu lagi format yang lain. Jadi rugilah cikgu dah belajar hari ni tapi nak ambil exam nanti dapat format lain. Rugilah. Time mudah ni kita teruskan dulu. Sebelum masuk 2023 takut format berubah. Alright. Ada soalan? CJD ada tips lagi CJD? Tu ada soalan tu, berapa lama masa untuk selesaikan level 1 ni? Berapa lama untuk menjawab ke macam mana tu? Nak jawab 35 soalan tu. Masa yang diambil kena Cikgu Saiful. Dia baru jawab. Cikgu Saiful. Dia baru aja jawab. Depends atas pemahaman cikgu lah, pembacaan cikgu. Tapi dia memang bagi dalam 3 jam. 3 jam tu memang masa yang lama, memang cukup. Kadang-kadang dalam 1 jam boleh buat, 2 jam pun boleh buat, yang mahir tu okey. Tapi pastikan cikgu jawab dululah soalan tu, study dululah sebelum nak jawab soalan. Dia tanya the whole course. The whole course tu saya rasa study. Masing-masing lah. Kalau cepat pada kita lah. Kita akan bagi link, betul tak Cikgu Adilah? Akan bagi link yang dalam delima tu, akan bagi link untuk cikgu try. Tengok dari segi video, try dari segi setiap soal. Setiap modul dia ada latihan. Ada latihan dia. Depends lah, kalau cikgu cepat bolehlah. Bolehlah. Tak ada apa. Kita tak ada spesifik masa untuk habiskan untuk study tu. Kalau kami dulu, kalau tahun 2020 kita kena ada setiap ada assignment, tapi cikgu kira beruntung lah tak ada assignment apa, cikgu cuma study sendiri, buat latihan sendiri dan bila once dah ready cikgu boleh claim voucher
dan boleh sit for the exam dan insya-Allah lulus lah. Okay. Itu yang kita cadang buat dalam cuti sekolah. Ada masa dah. Alright. Lagi ada soalan lagi? Ada soalan lagi ke? Sebab latih banjir dah lah ni. Saya takut keluar rumah air penuh. Jadi tergelar dah kuasa kita. Sebab ada kebutuhan halbo juga ni tadi Kak. Saya nak pergi memukak juga ni. Okay. Jadi apa-apa boleh contact je dekat Telegram dah. Dekat Yes. Telegram kami akan share nama mentor-mentor cikgu. Tapi kalau macam sebenarnya mentor-mentor tu adalah untuk kita punya pembahagian voucher, untuk kita claim voucher sebenarnya. Tapi contohlah cikgu berada bawah saya, Teacher Ali, tapi cikgu berminat dengan Cikgu Saiful Nizam, boleh je contact Cikgu Saiful Nizam. Boleh Cikgu Saiful? Maksudnya nama-nama boleh. cikgu tu, nama-nama cikgu tu untuk kita claim voucher, sebab kami CJD ni ada kena claim masing-masing voucher untuk cikgu-cikgu. Okey, jangan kata sampai bergaduh-gaduh nak bawah dia nak minat kat Cikgu Saiful ni, handsome punya pasal. Okey. Okey. Saya popular. Popular. Okey, alright. Kita sama-sama CJD ni sama-sama akan guide cikgu-cikgu. InsyaAllah kalau kami ada masalah, kami akan refer lah semua CJD ni. Alright. Ada lagi? Cikgu Safa? Cikgu Adila? Tak ada. Cikgu Terima kasih. Saiful? Tak ada. Tak ada. Okey. Kita ambil gambar lah dulu. Boleh on camera tak semua? Sebab kami kena buat dokumentasi. Okey. On camera semua? Kamera. Okey. Ada makan-makan tak lepas ni? Okey. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Okey. Okey, on camera. Okey. Alright, ada lagi tak on? Okey. Alright. Okey, yang lain? Kak T tak on Kak T. Cikgu Zuhari boleh on kan Cikgu Zuhari? Oh maaf, kamera saya problem. No problem. Alright. Yang kamera problem tu make sure untuk GCE jangan ada problem, okay? Alright. So ready? 1, 2, senyum. Cheese. Senyum. Alright, one more. Style. Love sikit. Love. Belanja love sikit. 1, 2, senyum. Alright, terima kasih kerana sudi hadir pada pagi ini. Jadi selamat study, okay? Alright, bye. Jumpa lagi dalam grup Telegram, alright? Okay, Assalamualaikum. Salam. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Salam. Thank you all. Welcome. Thank you. Terima kasih. Okay, terima kasih.